أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam, masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat nyawa dan nafas, masih lagi dikurniakan oleh Allah taala nikmat kesihatan yang baik. Dan alhamdulillah pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan kita akan muzakarah kitab Bidayatul Hidayah. InsyaAllah malam ini kita akan sambung lagi bab adab-adab melaksanakan ketaatan, ini bab masjid, dan kita akan sambung pada muka surat 59, 59 insyaAllah. Kita akan selesaikan bab ini sebelum kita masuk kepada bab yang baru nanti, iaitu adab-adab selepas terbit matahari. Baik, jadi bagi memberkati majlis pada malam ini, sama-sama seperti biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberikan kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rzuqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyyati wal a'mal. Baik-baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah sebutkan pengajian kita yang lepas berkenaan dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa lepas salat. Jadi doa-doa ini adalah sunnah untuk diamalkan. Jadi ada orang tanya, ustaz, macam mana dengan golongan yang lepas salat tak nak doa? Ni sayanglah sebenarnya. Jadi kita nak kata mereka ni tak bagus, tak boleh juga. Kerana apa? Kerana mungkin mereka ada keperluan-keperluan. Sekiranya kata ulama ada keperluan-keperluan yang mesti kita buat, maknanya kewajipan yang mesti kita tunaikan, maka berdoalah seringkas mungkin. Maknanya doa juga. Tetapi yang paling afdal adalah dengan kita duduk sebentar, beristighfar, berdoa dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita doa selepas istighfar, kita boleh membaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali paling kurang. Kalau subuh dan maghrib kita baca 10 kali. Kita baca 10 kali. Kita baca 10 kali untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Selain itu kita baca 3 kali memadai. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih, sehingga akhirnya. Dan juga yang kita tidak sebutkan hari itu berkenaan dengan zikir-zikir seperti yang kebiasaan kita di tanah Melayu buat. Maknanya orang Melayu ni biasa lepas daripada membaca ayatul kursi, maka dititip dengan doa ataupun dengan zikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 33 atau 34 kali Allahu akbar. Itu dipanggil sebagai zikir Fatimah, zikir Fatimiyah, azkar Fatimiyah, zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi silakan, kerana siapa yang mengamalkan zikir itu, maknanya Allah SWT akan menjaga dia, memberikan, kalau dia penat insya-Allah diberikan kesegaran tubuh badannya. Jadi sebab itu zikir-zikir ini merupakan ubat. Yang kadang-kadang bila kita tinggal, maka boleh jadi hari itu kita malas, kita lesu dan sebagainya. Jadi jangan kita memandang
remeh, jangan kita memandang ringan kepada zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, kita sambung muka surat 59. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa sahaja doa yang engkau kehendaki. Daripada segala doa yang masyhur, doa-doa yang masyhur yang kita dah bacakan sebelum ini, nanti ada lagi doa-doa selepas ini yang masyhur ni, juga doa yang mudah untuk kita buat. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah nanti akan ajarkan kepada kita zikir-zikir yang mudah, lebih kurang 10 zikir yang setiap hari kita kena usahakan buat. 10 zikir Kita ni kalau bab dunia, masya-Allah, kita punya kerja tak ingat semua benda kita nak cepat, tapi kita lupa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu dalam bab kita nak menarik rezeki, menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka zikir-zikir tadi kita jaga. Baik. Dan dalam kau hafal doa yang telah kami tuliskan dalam fasal ad-da'awat. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu bab da'awat, doa-doa. Siapa yang mampu hafal baca silakan Dan dalam kitab ini telah diringkaskan. Dan dalam kau bahagikan masamu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada terbit matahari kepada 4 bahagian. Maknanya selepas subuh ada 4 perkara yang kita kena usahakan buat. Kita kena usahakan buat. Kecuali yang seperti mana saya sebut tadi, maknanya memang ada kewajipan-kewajipan dia. Contoh lepas subuh dia kena hantar anak dia pergi sekolah, kerana tempat kerja dia jauh, lepas subuh dia kena keluar cari rezeki. Maka ketika perjalanan itu boleh diisi dengan apa? Dengan doa-doa tadi. Baik, bahagian yang pertama yang perlu diisi selepas dari subuh sampai terbit matahari adalah berdoa. Ini kita memperbanyakkan doa. Sebab itu kata para ulama, lebih-lebih lagi ulama-ulama tasawuf, mengingatkan bahawa memperbanyak doa ataupun amalan azkar, zikir-zikir yang dibaca di pagi hari itu akan menyebabkan rezeki itu lebih cepat datang berbanding dengan kita tergesa-gesa keluar mencari rezeki. Tergesa-gesa keluar cari rezeki kan. Sebab nak cepat. Nak buka cepat ni supaya dapat banyak jualan, contoh dia. Tetapi jangan lupa bahawa bila mana kita meraihkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha pemberi rezeki, maka rezeki kita itu akan lebih dicepatkan. Bahkan bukan cepat saja, mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita tinggal perkara yang pertama. Maknanya Imam Ghazali rahimahullah sebut tadi, kena bahagi lepas subuh ni 4 perkara kena buat. Pertama berdoa, yang kedua berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau meluangkan dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Maka setiap daripada kita kena ada tasbih, ataupun dipanggil subhah lah. Bahasa Arab dipanggil subhah, orang Melayu panggil tasbih. Jadi tasbih yang kita ada tu dipanggil tasbih sejuta. Dipanggil tasbih sejuta. Tasbih yang apa? Tasbih yang ada 100 biji tu. Kemudian ada imam dia, kemudian ada dia punya makmum dia. Setiap imam tu yang kepala tasbih tu. Kita mula daripada situ sehingga sampai kepada bilangan 33. Ada lagi satu, dia macam penanda kecil di situ, tu dipanggil makmum. Jadi kita berzikir. Kita berzikir guna tasbih tersebut. Boleh ke saya berzikir dengan tasbih digital, Ustaz? Sekarang dah moden, ada picit-picit. Boleh, silakan. Jangan terpicit reset sudah, nanti jadi kosong. Jadi elok pakai yang seutas tasbih. Kenapa? Dia tak perlu kepada bateri. Dia boleh hanya dirasa dengan tangan. Bahkan tasbih itu kata ulama akan menjadi saksi ketika mana di akhirat. Lebih-lebih lagi tasbih yang dibuat daripada benda-benda yang alami seperti kayu, seperti mana batu. Bahkan sunnah tasbih ini sejak daripada zaman Nabi SAW. Tidak dinafikan baginda SAW berzikir dengan jari jemarinya, kerana Rasulullah SAW berzikir ini dengan kadar yang sangat banyak.
Kita tak tahu berapa ribuan atau jutaan zikir Nabi SAW. Adapun kita muhaddad, maknanya kita ni ada had-had yang tertentu untuk kita zikir kerana atas kemampuan kita. Sebab tu dengan tasbih itu sebenarnya memberikan kita semangat bila berzikir, ya, dengan tasbih ni memberikan kita semangat untuk lebih lagi berzikir kepada Allah. Kenapa saya kata gitu? Sebab bila kita berzikir tak pakai tasbih, kita ingat kita dah banyak berzikir. Rupanya baru sikit kita berzikir. Jadi bila kita ada tasbih, kita tahu Allah, rupanya hari ni baru 100. Hari ni baru 200. Hari ni baru 300. Maka akan memotivasi kita untuk menambah. Kita sebutkan tadi sunnah berzikir ni telah ada sejak daripada zaman Nabi SAW. Ada sahabat Nabi yang berzikir menggunakan hasayat, maknanya batu-batu kecil jadi kumpul. Ada lebih kurang 12,000 biji batu. Ada sahabat yang berzikir dengan menggunakan batu kerikil. Dia akan ambil 2 bekas, 1 bekas kosong, 1 bekas yang penuh dengan batu. Kemudian setiap kali membaca subhanallah, dia letakkan di sebelah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi hari ini kita dah ada tasbih. Maka manfaatkan. Isteri-isteri Nabi SAW membuat tasbih menggunakan apa? Gulungan ataupun pintalan benang. Dan juga biji-biji kurma yang dikumpul menjadi biji tasbih. Bahkan dalam riwayat dikatakan ada isteri-isteri Nabi, maknanya ibu-ibu kita, ummahatul mukminin, yang setiap hari berzikir sampai 1,000 ke 10,000 kali. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu pentingnya ada tasbih. Pentingnya ada tasbih. Jadi yang dengar kuliah malam ni, tolong usahakan cari tasbih. Yang dah ada tasbih pun bawalah selalu tasbih bersama. Kalau kita selalu bawa handphone bersama, jangan lupa bawa tasbih sekali. Jadi kita bezakan dengan orang lain. Kalau kita pegang telefon bersama-sama, kita ada tasbih. Sambil kita pegang telefon pun kita boleh berzikir kepada Allah. Hebatnya tasbih itu. Hebatnya bila mana ada tasbih. Jadi tasbih ini bukanlah kita pakai untuk menunjuk-nunjuk, tidak. Tetapi adalah sebagai alat yang memudahkan kita untuk berzikir. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Maknanya selepas subuh, perkara yang kedua kita kena usahakan adalah berzikir dan bertasbih. Yang ketiga, usahakan membaca Al-Quran. Walaupun hanya sekadar satu muka ataupun satu helai, yang terbaik adalah membaca beberapa surah ataupun kalau mampu beberapa juzuk, itu yang terbaik, ikut kepada kemampuan masing-masing. Sebab itu bila kita buat amalan-amalan sunnah ini, pertama buat yang paling kita rasa mampu untuk istiqamah. Jangan buat sekali banyak. Semangat ni, dah dengar kuliah ni, besok pagi satu juzuk Quran saya baca. Selepas tu lusa dah tak baca dah. Jadi biar besok pagi kita baca setengah muka ataupun satu muka. Dan istiqamah. Istiqamah. Benda-benda sunnah ni kena istiqamah. Kita nak capai kepada peringkat yang tinggi tu perlu kepada istiqamah yang panjang. Bahkan kata guru kami, bermula nak istiqamah ini, memulakan yang sedikit itu dimulai selama 40 hari. Contohnya kita baca Quran satu muka ataupun satu helai, istiqamah 40 hari. Sebab tabiat manusia ini dia akan mengekalkan satu perbuatan itu selama 40 hari dan menjadi tabiat dia setelah 40 hari. Sebab itu dalam masa 40 hari, kata ulama, kena isi dengan ilmu supaya jadi tabiat, supaya jadi perangai kita panggil. Jadi kalau selepas 40 hari kita tak dengar kuliah pun kita rasa gelisah. Allah, sebab apa? Tak dapat siraman ataupun makanan rohani. Itu pentingnya. Kenapa satu-satu amalan sunnah itu kita kena lazim dan istiqamahkan selama 40 hari walaupun sedikit. Kemudian dah biasa satu helai satu muka, contoh dia kan, kita baca Quran ataupun kita berzikir sehari 100 kali. Kita dah biasa dah. Maka kita lepas 40 hari kita naikkan. Dan dibuat selama berapa? Selama 3 kali 40. 3 kali 40. Maknanya lebih kurang 120 hari. Jadi 40 hari pertama, contohnya kita baca Al-Quran satu helai. 40 hari pertama. Kemudian lepas 40 hari pertama, kita rasa boleh tambah lagi, tambah 2 helai.
40 hari kedua tambah lagi 3 helai, ya, sehinggalah kita mampu melaksanakan mengikut apa? Mengikut kemampuan. Jadi membaca Al-Quran, dan yang paling bagus mentadabbur isi-isi Al-Quran. Lepas tu Quran setiap hari jangan tinggal. Kalau tak boleh baca siang, baca malam, ya. Kena mesti setiap hari, wajibkan diri. Walaupun dia sunnah, tetapi sebagai orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, maka wajibkan Al-Quran pada diri kita. Maka yang keempat adalah bertafakur. Apa bertafakur itu? Bertafakur ni lebih kepada kita memikirkan, maknanya kita muhasabah diri. Ya Allah, pagi ni aku nak keluar cari rezeki, ya. Jadi amalan-amalan yang telah aku buat ni, mudah-mudahan kau permudahkanlah rezeki aku pada hari ini, ya. Bahkan disebut oleh Imam Ghazali di sini, hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa-dosamu dan ketaksiran. Taksir ni maknanya kekurangan, ya, di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu, dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani mendedahkan dirimu menghadapi siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Ya, antara yang lain ulama ajar ketika mana kita nak bertafakur, maknanya nak memuhasabah diri, iaitu dengan kita melihat amalan kita yang sangat sedikit, nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kena malu, ya Allah, ya, kau bagi hari-hari aku sihat, kau bagi hari-hari aku rezeki yang cukup, anak isteri makan cukup, kau bagi anak isteri sihat, kau bagi aku rumah yang selesa, kenderaan yang baik, ya. Dalam masa yang sama, ya Allah, zikir aku banyak ni je, ya Allah, baca Quran aku banyak ni je, ya Allah, sembahyang pun tak khusyuk, ya Allah. Ini dikatakan tafakur. Untuk apa? Untuk kita menilai diri kita apabila kita bakal mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka setiap nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi lepas tu, kita akan berasa malu dengan Allah. Maka di situ akan apa? Akan memotivasi, akan menaikkan himmah kita kepada himmah aliyah, himmah yang tinggi, untuk kita menambahkan ibadah. Sebab tu dengan zikir-zikir yang kita buat tadi, ya, bila kita dapat satu nikmat Allah Ta'ala bagi, kita tambah lagi. Itu tanda apa? Tanda kita syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur, la azidannakum, kami akan tambahkan kepada kamu. Kata ulama, bukan tambah harta sahaja, bukan tambahkan nikmat-nikmat duniawi, bahkan Allah tambah nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Apa nikmat akhirat yang paling besar? Nikmat syurga yang Allah dahulukan kepada kita di atas dunia. Apa nikmat syurga yang Allah dahulukan atas dunia? Ketenangan bila mana kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang sangat penting. Ramai orang ingat dengan duit banyak dia boleh rasa bahagia. Ramai orang ingat rumah besar, kereta besar, ya, itu benda-benda fizikal dunia yang kita tengok. Tetapi berapa ramai yang bila mana mempunyai benda-benda tersebut, hatinya tidak tenang, tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ketenangan ini hanya didapati dengan ingat Allah. Ya, ala bi dzikrillah, ketahuilah hanya dengan ingat Allah tatmainnul qulub. Ingat Allah, maknanya ingat apa yang Allah beri, ingat asbab-asbab yang Allah Taala bagi, ingat akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ciptaan-ciptaan Allah, akan nikmat dan ujian daripada Allah, ya. Bila semuanya kita sandarkan kepada Allah, masalah itu kita sandarkan, kita balikkan semua pada Allah, maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa? Nikmat ketenangan, ya. Sehingga para awliya Allah itu dikatakan apa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut dan tidak duka cita. Maksudnya hidup atas dunia ni bukan maksud mereka gembira 24 jam, tidak. Para awliya Allah ini sifat mereka, ya. Ala inna awliya Allah, Allah sebut dalam Quran, ketahuilah sungguhnya para wali-wali Allah itu, ya, ala anna awliya Allah la khauf, tidak ada ketakutan. Bukan kata hidup tu tidak takut, ada takut, ya, tapi oleh kerana ketakutan kepada Allah itu ghalabah, telah menguasai dirinya, maka ketakutan kepada makhluk itu kurang. Sikit je. Takut makhluk tu adalah. Cuma takut kepada Allah tu lah. Walahum yahzanun, kehidupan mereka tidak duka cita. Bukan kata hidup atas dunia ni tak ada duka cita. Ya, semua orang ada duka cita. Bila sakit sedih, kan? Bila ada kematian sedih, bila hartanya
hilang, dia sedih. Tetapi jiwa-jiwa kekasih-kekasih Allah ini, kesedihan mereka tidak lama. Kerana mereka telah apa? Telah tahu, mereka telah faham bahawa segala datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang menenangkan diri mereka. Baik. Hendaklah tasbih dan zikirmu dibahagi pada 10 bahagian. Tengok muka surat 61, boleh tengok di situ. Jadi selepas subuh, 4 perkara Imam Ghazali ajar kita. Kalau boleh kita buat, kita buat. Berdoa, berzikir, membaca Quran dan juga tafakkur, muhasabah. Baik, berzikir ni nak zikir apa Ustaz? Okey, dia ajar oleh Imam Ghazali ni. Imam Ghazali ajar pada kita, pertama, maknanya zikir tu dibahagi kepada 10. 10 ni kena buat ke Ustaz? Silakanlah. Kalau mampu, Alhamdulillah. Sebab tu saya sebut di awal dulu mukadimah. Kitab ni siapa yang amalkan sungguh-sungguh, insya-Allah dia boleh menjadi wali-wali Allah. Kenapa saya kata begitu? Bukan saya seorang lah. Bukan saya yang sebut. Sebab ulama-ulama yang sebut dalam kitab-kitab yang lain. Kerana amalan-amalan yang diajar oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ni merupakan apa? Merupakan amalan-amalan yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jangan kita ingat Imam Ghazali buat-buat sendiri. Tidak. Ini memang ada dia punya riwayat dan juga sumbernya. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang paling bagus kalau boleh baca 100 kali Alhamdulillah. Boleh baca 100 kali Alhamdulillah. Kenapa? Kerana bila kita ulang banyak kali ni, maka mudah-mudahan salah satunya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat hadis ini diriwayatkan, zikir ini ada dalam hadis Nabi. Dalam riwayat daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, sesiapa yang membacanya, yang membaca fi yaumin, pada suatu hari, idza asbaha wa idza amsa, bila mana berpagi-pagi dan berpetang-petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu dhunubahu, diampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat aktsaru min zabadil bahri, walaupun dia punya dosa-dosa dia lebih banyak, aktsaru, lebih banyak daripada buih-buih di lautan. Jadi kita baca itu baru sekali. Kalau 10 kali, 100 kali, masya-Allah, maka mudah-mudahan berpagi-pagi dosa kita diampunkan dosa oleh Allah. Zikir yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jadi itu juga merupakan zikir yang sunnah dibaca ketika berpagi-pagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Maka dalam riwayat hadis dikatakan, man qalaha fi yaumin mi'ata marrah, sesiapa yang membacanya pada setiap hari, pada hari itu 100 kali, kana lahu, baginya amanun minal faqri, akan diberi keamanan daripada kefakiran. Lepas tu amalan ulama-ulama kita bila baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini dibaca selepas zuhur 100 kali. Ini nak memudahkan sebab pagi dah zikir banyak dah tadi. Jadi zikir yang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini dibaca selepas zuhur. Jadi kalau tuan-tuan boleh baca 100 kali pagi pun tidak menjadi masalah. Diberi keamanan daripada kefakiran, wa amanun min wahsyatil qabri, diberi keamanan daripada apa? Daripada apa kita panggil, daripada siksaan kubur. Diberi keamanan daripada siksaan kubur. Dan banyak lagi dia punya fadilat. Ada yang mengatakan yang membacanya dalam kitab Hilatul Awliya karangan Al-Imam Abi Nuaim radhiyallahu anhu rahimahullah, dikatakan siapa yang membacanya
siang dan malam, maknanya siang 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, malam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka bila dia minta hajat pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Akan kabulkan segala hajatnya. Masya-Allah, ini zikirnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zikir yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ya. Ramai yang berpendapat zikir-zikir ni biarlah orang-orang yang dah pencen amal. Ya, sebenarnya itu kesalahfahaman yang bagi saya silap. Ya. Kerana apa? Kerana yang muda-muda ni kena lebih lagi beramal. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang ada kudrat. Orang yang Allah Ta'ala bagi kudrat. Semua orang ada masa sama 24 jam. Otak dia ada dua, mata dia ada dua, hidung dia ada dua lubang, sama mulut dia ada satu, lidah dia ada satu. Ya. Tetapi bagaimana dia menggunakan sehari-harian dia itu? Lidah dia itu dia guna ke mana? Adakah untuk memperbanyak zikir, menyebut nama-nama Allah, atau memperbanyak menyebut nama-nama makhluk Allah? Ini benda yang kita kena muhasabah. Terutamanya kita lah, orang-orang yang mungkin muda-muda, ada yang rasa apa, tak perlulah zikir banyak-banyak, nanti dah tua-tua baru kita berzikir. Tidak. Jawapannya semua orang kena usaha. Kena usahakan. Kemudian zikir yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua tahu zikir ni, zikir yang nombor 4 ni, ya. Zikir ini antara yang dikatakan apa? Zikir malaikat hamalatul arash, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malaikat pemikul arash. Jadi bayangkan, ya, kita berzikir dengan zikirnya para malaikat. Dalam riwayat dikatakan ketika malaikat ini melihat kehebatan Allah mencipta arash, maka Allah perintahkan pikullah arash itu. Pikul arash. Maka malaikat-malaikat yang besar ini memikul arash tetapi tidak mampu, sehingga Allah Ta'ala mengatakan qul, katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacakan la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Bila kata billah itu maknanya dengan maknanya ma'iyah, dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daya, segala kekuatan kita hari ni, kita cari rezeki, kita keluar, kita beribadah, kita buat yang fardu, yang sunnah, baca Quran, semuanya billah, dengan adanya izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zikir yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Tengok zikir yang kelima ini. Subuhun qudusun rabbul malaikatu rabbul malaikati warruh. Maaf. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu mudhaf ilaih. Jadi kena baris bawah. Baik. Jadi zikir ini, zikir ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, juga zikir yang digalakkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini antara zikir yang sangat digalakkan. Ya. Kenapa Ustaz kena baca? Kenapa kena baca? Dia ada kelebihan-kelebihan. Ya, dikatakan di sini antaranya nama ar-ruh itu, subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh. Ruh itu adalah dinamakan sebagai malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Dan ada riwayat mengatakan ar-ruhu malakun. Ar-ruhu malakun. Ruh itu adalah raja. Ya. Maknanya yang berada kepalanya berada di mana? Di bawah arash. Dan juga kakinya, ya. Maknanya kakinya berada di mana? Di 7 petala bumi. Ini sebagai satu gambaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya zikir itu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Jadikan sebagai, kita panggil, menyebut keagungan nama-nama Allah. Menyebut keagungan nama-nama Allah, ya, dan juga menyebut malaikat yang agung
Iaitu ar-ruh tadi juga ulama kata dinamakan digelaran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Yang keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik. Yang keenam, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini disebut di dalam hadis, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ghurisat lahu, maka ditumbuhkan baginya ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Setiap kali dia membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, Allah Taala akan tumbuhkan satu pohon di dalam syurga. Maka zikirlah banyak-banyak, biar banyak pokok kita dalam syurga. Ada juga orang cakap, ustaz, nanti kalau banyak sangat pokok semak lah ustaz. Syurga ni bukan macam dunia. Pokok syurga ni Masya Allah, buah dia, kalau pokok tamar dalam syurga tu kata ulama, dia punya buah dia saja warna emas. Ada buah dia warna perak. Rasa dia 7 kali rasa, Masya Allah. Jadi dia tak sama dengan pokok atas dunia ni. Dan tidak bersemak lah, sebab syurga tu memang cantik. Jadi zikir banyak-banyak, tidak akan rugi. Sehingga ulama mengatakan, kalaulah kita berzikir, pohon-pohon itu tumbuh di dalam syurga, maka insya-Allah pemilik pohon tu masuk syurga. Sebab apa guna ada ladang kalau tak ada tuan dia? Jadi itulah istilah yang diberi oleh ulama, Masya Allah, menggalakkan kita supaya banyak berzikir. Kalau ladang dia ada, mesti nak kena ada tuan ladang dia. Maka tuan ladang dia itulah insya-Allah akan masuk syurga, ikut kepada pokok-pokok dia. Zikir yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alahu at-taubata wal maghfirah. Astaghfirullah, aku mohon ampun ya Allah al-azim, pada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa, yang tiada Tuhan selain Dia, al-hayyul qayyum, yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri, wa as'alahu at-taubah, dan aku mohon taubat, mohon kembali kepada Allah, wal maghfirah, dan keampunan dosa. Jadi zikir ini diulang-ulang, nak 10 kali, 100 kali, silakan. Kerana apa? Zikir tadi akan menyebabkan apa? Terampunnya dosa. Terampunnya dosa. Dan dalam riwayat hadis disebutkan, astaghfirullah itu kalau dia baca ba'dal fajri wa ba'dal asri, siapa yang membacanya selepas subuh dan selepas asar 3 kali, kufirat, diampunkan dosa-dosanya, wa in kana mithla zabalil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kalau kita orang yang kita panggil sungguh-sungguh nak ibadah, maka inilah zikir-zikir yang terbaik yang disediakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Nak derma banyak duit sekarang nak pakai. Jadi ada modal percuma Allah bagi, lidah dengan air liur kita, maka kita gunalah untuk memperbanyakkan zikir pada Allah. Dan juga kenapa saya mengajak tuan-tuan untuk kita sama-sama daurah kita ini, kerana di akhir zaman kita jangan lupa, Nabi SAW ada menyebutkan dalam mafhum hadis, di akhir zaman nanti, sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana makanan orang akhir zaman nanti? Maka Nabi SAW menjawab akan persoalan para sahabat, kerana akhir zaman kita diuji dengan apa? Dengan kesusahan, makanan kurang dan sebagainya, dengan fitnah Dajjal. Maka ketika itu makanan orang-orang mukmin adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi sebab itu, sebelum sampai kepada zaman fitan itu, masa fitan itu yang memerlukan kita banyak zikir pada Allah sebagai makanan, maka sekaranglah masa kita nak biasakan lidah kita basah dengan zikir. Dan kata ulama, sehingga zikir-zikir itu mengenyangkan perut orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Masa tu telefon pun dah tak guna dah tuan-tuan. Telefon tu buat lapar je. Tengok telefon lama sangat, lapar. Tapi pegang tasbih, berzikir pada Allah, perut kita kenyang. Ini zikir-zikir yang diajar oleh Imam Ghazali, semuanya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Zikir yang ke-8, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadita wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Zikir ni boleh baca, biasanya ulama-ulama kita amal dibaca sebelum daripada zikir 33. Tasbih, tahmid dan juga
takbir. Jadi silakan nak dibaca dalam doa pun tidak menjadi masalah. Zikir yang ke-9, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpulang, semakin banyak kita selawat, maka semakin dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita selawat, semakin kita diingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ke-9 Imam Ghazali ba'da subhi, selepas subuh, adalah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali kalau disebut dalam riwayat hadis. Dibaca 3 kali. Siapa yang baca 3 kali pagi dan petang, kan? Dibaca salasa marrat, maka tidak akan ada sesuatu yang akan memudaratkannya pada hari tersebut. Baik, 63 sebelum kita habis insya-Allah. Kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau baca setiap zikir ini 100 kali. Silakan. 100 kali. Kalau mampu, alhamdulillah. Begitu juga ada zikir yang ulama ajar untuk murah rezeki. Ini saya kongsi dengan tuan-tuan semua. Benda ni pun diijazahkan oleh guru-guru kita. Untuk kita amal murah rezeki, antaranya kita menambah selepas daripada salat. Selain zikir yang 10 ini, iaitu kita membaca akhir. Kita membaca akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suratul Taubah kalau tak silap saya. Akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali dibaca setiap kali lepas subuh. Insya-Allah ini antara zikir-zikir yang mujarrab, cepat untuk menarik rezeki. Jadi kalau dah kaya, dah banyak rezeki, jangan lupa saya. Boleh sama-sama belanja makan. Baik. Itu sekadar tambahan. Jadi siapa-siapa yang nak amal, silakan 100 kali zikir Imam Ghazali, atau 70 kali, atau 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit. 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang dari 100. Jadi kalau zikir pertama kita baca 10 sampai zikir yang ke-10, maka semua zikir menjadi 100. Maka di sini telah apa? Telah mengurangkan percakapan kita kepada benda-benda dunia dan digantikan dengan zikir sehinggalah sampai terbitnya fajar. Berdasarkan daripada hadis tu disebutkan di situ, orang yang berzikir sampai terbit matahari, maknanya tidak ada celahannya percakapan-percakapan duniawi, itu lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Allah, maksudnya 8 orang hamba daripada keturunan yang sangat mulia. Bila kata mulia ni, mahal lah hamba tu, tetapi ada amalan yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Iaitu berzikir selepas subuh sehinggalah terbit matahari. Dalam riwayat hadis yang lain dinyatakan, sesiapa yang berzikir, yang menyebut nama Allah fi musallahu, di tempat sembayangnya, sehingga apa? Sehinggalah terbit matahari, maka Allah Ta'ala akan memberikannya apa? Memberikan ganjaran seperti dia menunaikan haji dan umrah tamatan. 3 kali Nabi sebut. Dia dapat pahala haji umrah sempurna. Mendapat pahala haji umrah sempurna. Mendapat pahala haji umrah sempurna. Jadi inilah peluang bagi siapa yang bekerja dan ada kemampuan untuk dia duduk di tempat sembahyang dia sehinggalah terbit matahari dengan melakukan 4 perkara tadi. Apa dia? Pertama iaitu berdoa. Yang kedua membaca apa tadi? Membaca Al-Quran. Kalau kita lihat ada 4 perkara tadi yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian bertafakur, dan satu lagi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa pula saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berzikir, membaca Al-Quran dan juga bertafakur, bermuhasabah diri. InsyaAllah itu amalan-amalan yang membuatkan apa? Yang membuatkan kita dimurahkan rezeki oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan susah hati, ya. Allah Ta'ala ada. Kadang-kadang kita bila susah, kita cepat-cepat nak minta dengan orang. Sujudlah pada Allah. Mintalah dengan Allah Ta'ala, kerana dia yang memberi masalah dan dialah akan menyelesaikan masalah kita, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, insya-Allah sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. Kita akan menyambung nanti pada adab yang seterusnya. Pada muka surat yang ke-65 ada adab selepas daripada syuruk, iaitu terbit matahari, sehinggalah waktu gelincir matahari, yakni waktu zuhur, insya-Allah. Sekadar itu yang baik datang daripada Allah, kurang lemah dan hina datang kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah.